Okey, seperti yang anda tahu kan, yang baru-baru ni lah yang tadi dalam chat room, dalam chat room type nombor 1 tu kan, biasa baca tak, biasa lafazkan tak kita punya preferred culture ni? Sebelum saya pergi ke next slide. Saya tanya, yang ejen lama jangan jawab ejen lama jangan jawab yang macam Mastura, Syed Ahmad Nafis, Safi'i ni kan anda dah biasa dah pernah pergi join training betul tak? Nasrul kan dia biasa join training kan. Biasa tak kita bercakap ataupun kita ungkapkan kita punya kita panggil CV CMCV lah. Nasrul ingat tak? Love. Bukannya love. Okay, love. Okay, lain. Love. Yang kawan-kawan kita yang lain. Happiness. Okay, alright. Okay. Itu apa benda tu? Siapa yang jawab tadi tu? Mastura Syed Ahmad Nafis macam mana? Syed Ahmad Nafis? Ada. Okay. Ada kan? Okay. So, kita tengok biasa tak kita lafazkan? Kita kan selalu setiap dalam meeting, setiap kali dalam training kan, kita mesti akan cakap dah lah. Kita mesti akan baca dan lafazkan. Okay. Apa yang dimaksudkan CV, CMCV ni? CV ni common value, common vision. Kan? Common vision. Seterusnya CV, MCM, common apa Nasrul? Dia dah soalan bocor dah sebenarnya ni. Siapa cakap tu? Mastura. Saya tak nampak. Mastura, betul. Common vision, common mission. Okay. Nasrul, CV yang terakhir ni panggil apa? Yang terakhir. Again, tadi CV, CM, CV. CV yang terakhir ni. Baru tadi Nasrul duk cakap tadi tu. Core value, bermakna common values. Inilah yang kita terapkan daripada kita punya founder lah. Kita punya founder, Anti, sehingga sekarang. Dah menjadi sampai ada subgroup Filio Damansara, Filio subgroup Kajang, subgroup KT, Kelang dan sebagainya, semua menggunakan CV, CM, CV yang sama. Sebab apa? Sebab kita ada mission. Dalam subgroup sendiri kita ada vision. Vision ni adalah visi lah kan. Saya nak tanya yang saya tanya yang agak lama sikit lah. Lama sikit sini saya nak tanya kepada saudara Kemeh kita. Meh? Okay, Meh? Okay, Meh. Apa yang Kemeh faham ataupun pandangan Kemeh lah. Vision ni macam mana? Vision. Apa yang Kemeh faham vision ni? Secara orang kata secara meluasnya. Vision. Vision. Jadi kita cover yang prefer di Malaysia ni lah yang penting. Betul. Ini adalah vision subgroup. Tapi definisi vision ni apa yang kami faham? Vision ni apa tujuan kita lah sebenarnya. Tujuan kita kena sama. Alright. Apa tadi tu? Siapa tadi cakap? Long term. Siapa cakap long term tu? Siapa cakap long term tadi tu? Nasrul. Okay, Nasrul. Okay. So, Nasrul dah cakap long term kan? Long term tu dari segi macam mana? Long term ni maksudnya jangka masa yang lama lah. Maksudnya. Okay. So, okay. Apa kata kita sama-sama unmute, saya kira 1, 2, 3, kita sama-sama kita sama-sama lafazkan kita punya vision dengan penuh kejiwaan lah, penuh soul lah, soul and spirit. Maksudnya soul tu okay. Dia ada beza tau. Okay, nanti saya akan nampakkan. Okay, jom kita unmute dulu. Tak apa yang bising tu unmute tu unmute je. SB unmute semua. Okay. So ready semua Okay. 1, 2, 3. Our vision. Our subgroup is the preferred powerful insurance agency professional holistic leaders in Malaysia. Okay. Rasa-rasa lah saya nak tanya dekat rakan-rakan semua kan. Adakah kita just baca menghafal ataupun kita menjiwai? Masuk ke dalam menjiwai.
Menjiwai. Kalau Menjiwai. Kat ZZ saya yakin lah. Kalau Kat Z saya yakin lah kan menjiwai. So percayalah cakap saya, pada mulanya bila kita lafazkan Sagroup is the preferred takaful insurance agency with professional holistic leaders in Malaysia. Untuk pertama kali bila saya dulu-dulu pun saya rasa macam tak faham pun kan. Tapi bila setiap kali meeting, setiap kali training, kita selalu cakap sampai one day leaders bagi tahu kenapa vision kita macam ni kan. Okay, saya nak tanya SB lah. SB ada SB dengan saya? Okay. Ya, ada. Apa yang SB faham kan? Sebab SB dah ada agent code kan? Ya, betul. Sagroup, okay, SB baca dulu sebab Sagroup is the preferred. Sagroup is the preferred takaful insurance agency with professional holistic leaders in Malaysia. Okay, apa yang SB faham tentang visi kita dalam Sagroup? Okay, so visi kita adalah, kalau orang ingat takaful insurance, orang akan ingat Sagroup. Okay, Itu alright. itu pendapat saya. Orang akan pilih Sagroup. Okay. Contoh, sebagai contoh? Sebagai contoh, Contohnya? Bagi dalam situasi. okay, so sebagai contohnya, in the future, saya just perkenalkan nama saya Syafiq. Saya daripada Sagroup Prudential. Bila orang dengar, wow, okay, saya terus nak dengar awak punya presentation. Betul lah saya rasa kot, Jamal. Okay, alright. Betul, tak ada salah, tak ada betul lah. Maksudnya betul lah. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Okay, saya tengok Fawaz senyum-senyum tadi kan. Okay, Was. Okay, maybe Fawaz ada nak tambah ataupun nak apa kata perbetulkan je. Tak adalah nak tambah lah kan. Apa Fawaz? Saya rasa betul tu. Maksudnya bila kita jumpa orang, dia memang nak cari insurans kan. Maybe dia akan beritahu, oh Jamal ni yang buat ni takaful ni. Diorang dah tahu Jamal ni mesti bagus. Sebab dia daripada Sagroup. So basically kan, okay, visi ni adalah sesuatu visi yang dalam jangka masa panjang lah. Sebab apa? Kalau anda tengok, rakan-rakan tengok kan, Sagroup is the preferred takaful insurance agency with professional holistic leaders. Ada tak dalam visi ni mengatakan to be a champion, to be number one? Ada tak? Tak ada kan? Basically tak ada kan, betul tak? Siapa tu? Faizul, basically tak ada kan? Okay, orang pilih Sagroup sebab jujur, amanah, trustworthy and preferred. Yes. Sebab kat sini pun kita dah nampak dah kat sini. With professional holistic leaders in Malaysia. Apa yang saya tambah saya tanya kepada Mas Tura. Okay. Apa yang sebab Mas Tura kan teachers kan. So apa yang Mas Tura faham professional holistic ni? Sorry Jamal, tak jelas. Okay, apa yang Mas Tura faham tentang professional holistic leaders in Malaysia? Sesuatu pekerjaan yang profesional. Okay. Ataupun bisnes Alright. profesional. Okay, alright. Okay. Okay. Kita tanya yang senior sikit lah. Okay, saya tanya mentor Adik lah. Okay, mentor Adik maybe ada nak tambah sikit yang difahamkan tentang professional holistic ni. Okay, kalau mentor Adik tak ada, okay. So saya beralih kepada saya punya mentor lah, mentor Kak Z. Okay. Maybe Kak Z boleh share kepada kita punya rakan-rakan yang baru. Professional holistic Betul. Professional dari segi semualah, maksudnya knowledge, skill, attitude kita. Lepas tu holistic tu menyeluruh, maksudnya semua perkara dari segi semua perkara, maksudnya professional holistic menyeluruh, semua lengkap. Dia tak adalah professional tapi bahagian ni dia tak berapa pandai, maksudnya tak berapa professional. Dia kalau nak professional secara menyeluruh.
Jawab Okay. ke Jamal. Okay, boleh. So, rakan-rakan yang baru-baru ni, inilah sebenarnya holistik ni maksudnya menyeluruh lah. Kalau anda yang baru-baru ni, kalau anda mengenali anda punya leaders, kita punya leaders, mereka ni semua kan adalah orang yang berkebolehan tinggi. Maksudnya bukan saja good in sales, bukan saja good in recruitment, malah dalam bidang IT pun mereka power, and even dalam apa kata electrical pun power kan. Hebatlah, basically secara menyeluruh lah. Kemahiran dan juga Boleh praktikal. boleh jadi imam, Boleh jadi imam, yes. Boleh betulkan wire. baca doa panjang, pandai. Betul. Masak Maksudnya pandai, gosok baju pandai, semua pandai lah. lebih kurang lah macam tu, lebih kurang. So basically, Sagroup nak melahirkan leaders ni bukan saja good in sales and recruitment. Malah tahu semua benda. Ilmu teks, kena belajarlah dengan leaders. Maksudnya. Itulah maksudnya kita nak melahirkan leaders yang menyeluruh, profesional dan juga preferred takaful lah. Bila sebut je, kau ambil dengan siapa? Aku ambil dengan Sagroup. Orang dah tak sebut Prudential lah, orang nak sebut Sagroup. That's why kita angkat nama agensi kita lah, Sagroup. Right? Azhar dapat? Okay Azhar? Sabri, Abai? Okay Abai? Nik Maizam? Okay Jamal, okay. Okay, alright. So, kita pergi kepada CM pula. Tadi kita, nanti saya akan bagi tahu lah kenapa kita baca, kenapa kita lafalkan setiap kali dalam meeting dan juga training. Okay, so kita unmute lagi sekali. Kita baca sama-sama. Bila saya sebut our mission, kita sama-sama. Baca Okay, ready? Our mission. To raise awareness by delivering best financial freedom. To support members towards achieving dreams. Develop million-dollar agencies and organizations. Inspire optimism and happiness through positive work ethics. Okay, alright. So, tadi vision kita ada satu lah. Sebab apa? Vision ni dalam jangka yang lama lah, dalam jangka yang panjang lah. So mission ni pula dia sejajar, kena ada misi barulah terciptanya visi tu lah, ke arah visi kita tu lah. Maksudnya kat sini umpamanya kita nak pergi ke Star Club, tapi along the way nak pergi ke Star Club tu ada reward kecil lah. Contoh macam 365 punya kontes dan sebagainya lah. Maksudnya kena complete kan tu. Kita kena mendalami dan juga menjiwai lah to raise awareness by delivering best service towards achieving financial freedom. Betul tak? Okay. Saya tanya. Tak faham. Apa dia? Aku tak faham. Tak faham yang mana satu tu, Madang? Yang apa Jamal cakap tadi apa? Kaitan ni lah antara kontes-kontes kecil tu dengan ni toward financial freedom. Okay. Visi ni adalah satu perkara yang untuk jangka masa panjang. Vision lah, vision kita. Nak melahirkan holistik. Tapi along the way, kita nak melahirkan leaders tu, kita kena completekan dengan misi kita lah. Kena betul-betul menjiwai lah, kena betul-betul lah. Antara empat-empat ni lah. Dia tak boleh salah satu. Dia kena saling melengkapi. Contohnya macam ni, macam tadi lah saya cakap, kita nak pergi jadi EWP Star Club, kan? EWP Star Club. Tapi dalam nak pergi ke EWP Star Club tu kan Prudential menyediakan kontes lah, maksudnya quarter to 365 kan. So kiranya mission ni kontes-kontes kecil lah. Bukanlah. Maksudnya kita kena achieve lah. Maksudnya. Untuk achieve visi kita didokong dengan misi. Yes, betul. Thank you leaders kita lah, Martin, Coach Martin, bantu saya lah kan. So maksudnya kita kena complete lah. Dia tak mungkin akan jadi visi kalau tak ada misi. Dia macam tu. Okay Madang. Okay, clear. Nama pun okay. Sebab tadi tu achieving financial freedom tu ingat macam kena complete konten-konten kecil tu quite tak boleh nak tangkap yang tu. Dia memang kena sejajar lah, maksudnya
maksudnya kita kena ada nilai-nilai ni lah. To raise awareness by delivering best service toward achieving financial freedom. Apa yang Madam faham? Yang nombor 1 ni, misi ni. Misi ni Yang nombor 1 Mana- dulu. kita give the best solution lah, maknanya achieving financial freedom untuk klien kita. Maknanya Okay. kita bagi awareness dari segi financial lah. So ia sejajar lah maknanya untuk menjadi seorang yang profesional, holistik dalam menyeluruh lah. Menyeluruh memberi awareness. Okay. Coach Me, a blind person asked God, can there be anything worse than losing eyesight? He replied, yes, losing your vision. Mendalam tu. Okay. Jadi maknanya kalau kita bagi to raise awareness by delivering best service ni, maknanya kita deliver the best service and give awareness untuk klien kita ni sehingga dia boleh capai financial freedom. Kalau dia jatuh sakit pun dia financial freedom dengan protection yang kita provide tu. Kalau dia tak jatuh sakit pun dia ada retirement plan yang dia boleh sustain lama. Kita bagi the best pada klien kita tu dari segi sudut awareness. Itu mission kita number 1 yang Mak Dam faham lah. Right. Okay, betul. So, ingat tak Anti pun menerapkan kepada leaders kita dan leaders kita pun menerapkan kepada kita semua. Apa yang selalu leaders kita akan cakap? Always selalu niatkan untuk bantu orang. Tolong orang. Whatever pun kita kena tolong orang. InsyaAllah lah. Segalanya akan dipermudahkan toward best service lah. Kita akan bagi the best lah. Deliver the best. Bagi je terbaik. So, right. Kita pergi ke nombor 2. To support team members toward achieving dreams. Saya kat sini, saya nak tanya kepada Nik Maizam Nik Maizam. Ada ke Nik Maizam? Kalau tak ada, tak apa. Saya nak tanya Alifah lah. Alifah. Ada. Siapa tu? Alifah ke ataupun Nik Maizam? Nik Maizam. Nik Maizam. Apa yang Nik Maizam faham to support team members? Support team members. Nombor 2 punya mission ni. To support team members to achieving to support team members toward achieving dreams. Kita bergerak satu group kan, satu team. So saya banyak lah sebab saya orang baru, saya banyak tanya apa benda yang saya tak faham dalam group lah, and then dia orang support. Betul, itu salah satunya lah. Itu salah satunya. Kita support lah yang senior bantu yang junior pun sometimes boleh bantu yang senior, tak ada masalah. So maybe saya bagi satu perkara kecil lagi, semudah-mudah Assalamualaikum and good morning. To support team members. Sometimes kadang-kadang kita terlupa untuk menjadi CEG. Menjadi orang yang memberi CEG ni change energy giver lah. Memberi. So support lah. Kadang-kadang kita memperingatkan, contoh balance lagi berapa, bila lagi balance case kau berapa lagi nak completekan ni, nak completekan 365 contoh. Kalau katalah mentor tu diam dalam group, bermakna krik-krik lah group tu. Basically kita pun sama-sama support team members. Alright? Tapi saya yakin yang mana dalam ni semua support betul tak? Semua tak krik-krik kan, betul tak? Betul. Betul. Saya yakin semua tak krik-krik. The next is to develop $1 million agency in all states in Malaysia. Ini memang sejajar lah kita nak melahirkan holistic leaders ni. Betul tak? Saya nak tanya, saya tak nampak lah sekarang ni. Saya tanya Lifah lah sebab tadi ni kan Nik Maizan dah ni jawab. Alifah ada? Ada, Jamal. Apa yang Alifah faham untuk ini yang nombor 3 ni? Misi kita yang nombor 3. Misi subgroup untuk develop subgroup di semua negeri yang ada di Malaysia. Dan setiap
setiap agensi tu misi kita nak pastikan untuk jadi $1 million agency MDA. Alright, betul? So kalau kita tengok kat sini, nampak tak dia complete syahada yang nombor 1. Sebab nombor 1 kan dia nak towards achieving financial freedom. So basically bila leaders ataupun kita punya agensi adalah $1 million agency, basically kita adalah agensi yang strong lah, betul tak? Ke arah strong dari sudut income, dari sudut team dan sebagainya lah. So kita dapat membantu ahli-ahli, ejen-ejen kita towards achieving financial freedom lah. Okay, Alifah? Okay, Jamal. So alhamdulillah lah, Sagroup sendiri pun sedang berkembang on the way ke Pening, Seremban, Melaka, and paling baru adalah paling latest adalah di Kuala Terengganu lah. And betul tak? So maybe akan datang akan ada Sabah Sarawak, insyaAllah, and Kelantan, dan negeri-negeri lain yang belum kita capai lagi, insyaAllah. So sama-samalah, siapa ni? Kita lah, next generasi ni. Kita sama-sama yang baru ni semua. Bantu leaders pun bantu anda. Oh, nak pergi Kelantan. Okay, so yang nombor 4 ni. Kita tengok semua okey tak ni? Okey tak? Okey. Alright, boleh Okey, saya tanya Syira lah, Syira. Syira Syafi'i, okey? Syira Syafi'i. Okey, Zaman. Nombor 4 ni Syira. Cuba Syira baca sikit dan apa yang Syira faham. To inspire optimism and happiness through positive work ethic. Kiranya among agents, kita inspire each other by encourage masing-masing dengan positive work ethic, such as selalu optimis and happy lah, positive and happiness. Betul ke? Okay, okey je, tak ada salah lah kan. Masing-masing ada tapi orang kata to inspire optimism and happiness through positive work ethics ni kan. Okay, saya tanya lain lah, saya tanya maybe sini sikit lah. Okay, kita tanya Kak Echa lah, Kak Echa power of dictionary lah, Kak Echa. Kak Echa, okay Kak Echa. Kak Echa ada tak tu? Okay, kalau tak ada tak apalah. Okay, kita tanya mentor Adib lah, kita tanya mentor Adib. Adib, okay mentor Adib. Boleh lah. Okay, so maybe mentor Adib boleh share sikit lah apa yang Cik Adib tahulah kepada rakan-rakan kita yang baru ni tentang kita punya mission yang terakhir ni. Okay, tak ada okay, tak apa. Okay. So, basically kita kena inspire lah. Apa yang leaders kita buat macam Coach Mi, Coach Martin, Coach Lan, Coach Fizi, always inspire lah. Optimis untuk menginspire other people. Basically agent lah, agent kita lah. Agent mereka lah. Dan happiness ni budaya kerja yang positif lah. Basically dalam Sagroup pun dah ada dah. Kan? Always remind each other, lepas tu encourage each other, and ingat mengingati, maksudnya macam tu lah. Alright. Okay, Jamal. Okay tak semua ni? Okay tak semua? Okay. Saya tengok tak sangkut. Okay, alright. Okay, tak apa. Okay, so kita go to the next lah. Kita sama-sama unmute lagi sekali. Okay. Ini best ni. Okay, unmute semua. Okay. Our core values. Love, respect, gratefulness, happiness. Okay, love, respect. Okay, kenapa datangnya
daripada bawah, tak datang daripada atas? Saya tanya kepada, okey, siapa boleh jawab? Volunteer. Saya. Okey, Mio Mio. Saudara Mio tadi Saya dengar macam suara Mio. Betul tak saudara Mio? Saya. Okey, Sorry, silakan. lagging sikit. Okay, Boleh. sebab kita semua sebagai manusia start daripada bawah and build ourselves to the top and rise to the top. Okay. Alright, good. Bagi pendapat saya lah. Okay, good. Okay. Yang tadi tu siapa Madang Okay, Madang, silakan Madang. Kita mementingkan asas yang kukuh lah sebelum kita naik ke atas. So maksudnya kat sini asas dalam perpaduan dalam agensi kita ni, dalam culture kita mempunyai love. Love each other, love our agency, love dengan sistem, love dengan leaders, love dengan friends, team members semualah. Barulah di antaranya nilai-nilai seperti respect, gratefulness and trust yang membawakan happiness. Itu yang dimaksudkan yang Madang faham kat sini lah. Okay, good Madang. Thank you. Good point Madang. So kita berbalik pada diri kita balik. Kita tengok balik, checklist balik diri kita. Adakah kita love? Love kepada siapa? Love paling penting love to our business lah. Adakah kita betul-betul menjiwai, mencintai kita punya business lah? Business apa? Takaful lah, Prudential lah. And tengok balik. Nak tahu kita ni love tak love, senang je. Kita tengok komitmen kita. Komitmen macam mana? Okay, siapa boleh share komitmen yang macam mana? Saya tanya yang baru-baru lah. Koyum. Boleh Koyum? Tak ada Okay. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. So, boleh share? Macam mana kita nak tahu komitmen kita dalam bisnes ni? So, macam mana nak tahu komitmen kita dalam bisnes ni? Dalam bisnes kita ni. Dalam bisnes Prudential ni lah. Okay. So, kita kena give our attention, our focus on this lah. So that's our commitment. Betul? Okay, tak masalah. Okay. Okay, betul. So kita tengok balik, kita check balik diri kita macam mana komitmen kita dalam bisnes. Contohnya macam tadilah siapa kau yang bagi tahu, maybe kita boleh bagi satu contoh lah, training kita. Macam mana training kita? Kita nak cukup kuatkan kita punya foundation ni. Kalau tengok gambar core values kita ni kan gambar rumah. Nak bina sebuah rumah, boleh tak bina sebuah rumah tu bina bumbung dulu? Memang tak boleh lah, betul tak? Dia kena bina bawah dulu, love lah. Cukupkan love tu. Mantapkan love tu. Training, lepas tu love to our leaders, our agency, event Prudential, event Sahar Group, kan? Bila kita ada komitmen tu, insyaAllah kita akan respect dengan siapa? Dengan team members kita, our leaders kita, kan? Kita punya agency. Paling penting kita akan respect masa kita lah. Masa kita. Ada training ni, tak boleh ni. Aku kena respect pada masa kau kena training. Contoh. Okay? Right? Respect, gratefulness, bersyukurlah dengan apa yang kita ada, betul tak? Trust. Percaya, kita akan percaya pada leaders kita. Kita akan percaya pada agensi kita. Kita akan percaya pada SBU kita. Contoh kalau mentor kita cakap, leader kita cakap kena macam ni. Okay coach, boleh coach. Takkan ada bagi alasan lah, insyaAllah. InsyaAllah takkan ada bagi alasan. Okay, betul Qayyum, tak ada masalah. Okay tu. Okay je, tak ada masalah. Betul. Happiness lah, insyaAllah kita akan happy lah. Happy lah bila kita ada income, insyaAllah kita akan happy. Coach Mi selalu bakar ataupun agent je lah. Apa-apa pun penaik semangat adalah tengok account. Tengok account bank. Bila tengok account bank, bersyukur lah. So happy lah. Bersyukur daripada yang lain lah. Right? So yang baru-baru ni anda buat betul-betul sabar bagi masa. Setahun ke 2 tahun ni. Tapi kena buat betul-betul lah. Kena really love lah dalam industri ni. Okay? Boleh semua? Ada apa soalan tak sebelum saya pergi ke next slide? So kita kena mantapkan kita punya love dulu lah. Mantapkan kita punya love. Dan insyaAllah balik ada, kalau boleh
baca, hafal, insya-Allah nanti akan ada masuk dalam subconscious mind lah. InsyaAllah bila orang tanya tak lupalah, kan? Okay. So lagi sekali saya tanya, ada soalan tak setakat ni? Tak ada, Jamal. Okay. So saya move to the next slide. Kenapa kita wujudkan, kenapa setiap organisasi ada common value, common vision, common mission and common value Okay, because of this. Okay, because of this. Dia tak lain, kita kena ada ni. Bila sesebuah organisasi diwujudkan vision, mission and values, of course, dia kena ada ni. Jom kita sama-sama baca yang pertama dulu. Okay, unmute dulu. Okay, 1, 2, 3. One vision. Yang kedua, One mission. One culture. One language. One goal. Okay. So saya nak tanyalah dekat Nasrul lah. Ada bantahan tak untuk ni? Make sense tak? Ini perkara yang make sense ke ataupun tak make sense? Make sense. Make sense lah, betul tak? Basically make sense lah. Kita kena ada satu vision yang sama. Apa vision dia? So kita kena always cakap visi kita lah. Nasrul kena cakap visi kita, holistic leaders. SB kena cakap vision yang sama, holistic leaders. Kan? Kena always lah. Kita nak jadi holistic leaders ni. Preferred takaful ni. Kena ada cakap benda yang sama. Vision, misi yang sama, culture. Culture yang sama lah. Apa culture yang sama? Okay. Siapa tu? Okay, culture yang macam mana kita nak? Culture yang macam mana kita nak? Dan culture macam mana sebenarnya Sagrup Eksplesi, Sagrup Kajang ni dah wujudkan? Siapa boleh share? Support each other, Jamal. Siapa? Support each other. Okay. Okay, lagi? Kemeh? Macam mana, Meh? Culture macam mana? Tadi kita dah share tadi dah. Kita dah share lah tadi. Culture kena ada love lah dekat agensi apa semua tu. Betul. Kita kena ada love, sayang each other. Okay, bila tengok macam kadang-kadang kita tengok geng-geng wanita kan. Bila 20 hari bulan 7 ataupun 20 hari bulan 1, masing-masing dululah sebelum ni lah akan naik ke genting. Contoh macam tu. So basically dia ada culture yang very very positif lah kan. Remind each other. Tadi dah bagi tahu lah, love, respect, gratefulness, trust and happiness. Satu culture macam tu. Once kalau ada yang maybe nak ke arah yang towards ke negatif, kita kena sama-sama bantu lah. Kita kena reach out dia lah. Lama sangat dalam group ni diam je. Okay ke? Semua okay ke? Kita kena reach out lah. Culture yang macam tu kita nak. Barulah culture ni akan impact apa sebenarnya. Bila culture kita bagus, culture kita lebih tepat tu, culture kita positif lah, kita akan memberi impact yang apa? Apa yang memberi impact? Result. Yes. Bila culture kita bagus, dia akan memberi kita impact yang bagus, result yang bagus. Kan? Bila culture kita masing-masing ada submit case, bantu orang, tolong orang, insya-Allah kita sama-sama dalam Sagrup akan lebih produktif lah. Lepas tu kita kena ada satu one language lah. Semua bercakap tentang industri takaful, bercakap tentang sama lah, maksudnya language yang sama. Dia tak sama. Okay. Setakat ni okey tak? Setakat ni boleh tak faham? Yang baru-baru lah, khususnya yang baru-baru ni lah. Yang belum ada agent code lagi ni. Dan juga yang baru dapat agent code. Faham. Okay. Dan bila kita ada one vision, one mission, one culture, one language dan kita ada one goal, satu goal, insyaAllah semua ni akan terbentuk lah. Akan menjadi dengan harmoni je, dengan baiknya, dengan jayanya, insyaAllah. And why not kita sama-sama dalam ni, rakan-rakan dalam ni ada 28 partisipan, sama-sama kita tingkatkan kita punya self-awareness kita ke arah yang kalau contoh level tu 1 is the best, kita naikkan ke arah yang lebih baik lah. Contoh 1 hingga 5 kan, level kita kan. Kalau Coach Mi ada bagi tahu dulu sebelum ni,
awareness kita tahap 3. Contoh 1, 2, 3 kan. Kita sama-sama naikkan awareness kita tahap 2. Kalau yang tahap 2, naikkan tahap 1. Yang dah tahap 1, bantu yang tahap 2, tahap 3 tu naik. Boleh tak? Boleh tak rakan-rakan semua? Boleh. Boleh. Ini kena terapkan lah. Alright? Okay? Okay. Alright. Okay, kalau macam tu kan, saya soalan. Coach ada tak nak tambah ke? Macam Coach Martin, Coach Lan, Coach Mi? Tak ada. Okay, sekejap. Saya tak nampak. Saya stop sekejap. Tak ada. Okay. Tak ada. Sekejap, Coach Martin saya tak nampak. Coach Martin, sekejap. Coach, sekejap. Okay. Coach Martin? Tak ada. Try. Martin angkat tangan tadi. Jangan tangan tu. Tak, bukan. Anak saya nak tembak air, cakap jangan. Okay, alright. So basically inilah dia, kita terapkan nilai-nilai tadi, insyaAllah semuanya akan jadi sebaik mungkin lah, insyaAllah. Maybe tak perfect tapi kita ke arah yang lebih baik lah. Okay. Okay, ini kita punya war cry lah. Okay lah, bila saya sebut Who is a Group, sama-sama kita lafazkan dengan penuh kejiwaan lah. Okay. Okay, unmute semua, ready? Okay, ready Okay. Okay. Who is a group? We are a group. I follow the system. Focus on I do now discipline to my best and make it happen. What I do and like my body to win. SAR? I believe I can. SAR? I believe you can. SAR? I believe we can. Oh yes. SAR? We. SAR? SAR? Yes. Me. 100 breakthrough. Okay, alright. So dalam subgroup Cry sendiri pun, kalau you all tengok betul-betul dekat sini untuk rangkap kedua selepas yang subgroup, dah ada dah. For things to change, I must change first. Kan? Nak berubah bermakna adakah kita boleh suruh orang lain berubah? Tak boleh. Kita Tak boleh. Tak boleh. Kan? Kalau katalah anda training, anda pergi buat latihan, training lah, datang training, lepas tu selalu kena marah dengan coach. Bukan coach kita lah, maksudnya kalau macam main bola ke, main apa kan, selalu kena marah dengan coach kan. Kalau kita, saya nak tanya bukan Alifah lah kan, Fikal lah, Fikal. Kan? Okay, Fikal. Kalau kita tak nak coach kita marah kita, apa kita kena buat? Tak suka kita kena dibebel dengan coach kita, apa kita buat? Kena follow cakap coach. Kalau kita nak for things to change, I must change first. Kalau training start, contoh training start pukul 7 pagi, contoh training start 7 pagi. Selalu datang pukul 7 suku, 7.10, selalu kena marah dengan coach kan, selalu kena tegur dengan coach kan. Tapi macam mana kita nak for things to change, I must change first. Kita kena start datang awal. Start datang awal. Kita kena berubah lah. Itu je. Yang lain-lain saya tak nak sentuh lah. Itu je. Tapi ini bukan fikal lah, maksudnya secara general lah. Kan? Okay? Boleh faham semua? Kita 14 susun, I must change first. Kita kena berubah lah dulu. Ke arah yang lebih baik. Okay? So far so good? Good. Okay. Kalau macam tu. Okay, boleh coach. Silakan coach. Alright. Saya stop sekejap Stop sharing. Okay. Thank you Jamal kan bagi training kelas ni. Okay, kelas ni bagus sebenarnya. Senang kalau kita nak buat comparison kan. Ada dua kedai kan. Ada dua kedai seafood tom yum kan. Dia jual sotong celat tepung, dia jual tom yum, dia jual ikan siakap 3 rasa. Sekarang tak ada kan kedai macam tu kan. Boleh bayang je lah bayang. Sedap tak? Sedap coach. So ada kedua kedai, okay? Kiri dengan kanan.
Dua-dua jual benda yang sama. Dua-dua jual makanan yang sama. Tapi satu kedai sebelah kiri ni ramai sangat orang. Ramai sangat orang. Tapi satu kedai sebelah kanan ni tak ada orang. Dan pekerja dia, yang kedai belah kiri ni walaupun ramai orang, pekerjanya happy, pekerjanya seronok, pekerjanya welcoming people. Oh selamat datang, oh terima kasih bang duduk, terima kasih duduk, okey nak order apa, dia pun happy. Walaupun dia penat ramai orang tapi dia happy. Tapi kedai yang sebelah kanan ni tadi, dia tak ramai orang. Kan? Lepas sudah tak ramai orang, pekerja pula buat muka masam je kat situ. Muka moyok je, banyak benda tak kena. So perbezaan di antara dua kedai ni sebenarnya adalah paling senang cerita adalah preferred culture ni ataupun vision mission ni. So kedai A tadi, kedai sebelah kiri tadi ni tadi dia ada vision, kedai yang mempunyai visi. Kedai yang sebelah kanan ni tadi kedai yang tidak mempunyai visi. Jadi apa bezanya? Pekerja dekat kedai yang mempunyai visi ni tadi walaupun gajinya sama tapi workloadnya lebih, dia tetap happy, dia tetap seronok sebab dia tahu apa yang dia buat ni adalah satu benda yang sebenarnya satu sumbangan kecil terhadap satu vision yang lebih besar daripada apa yang dia nampak. Sebenarnya ada satu benda yang lebih besar akan terjadi. That's why dia happy buat, dia tak penat, dia seronok dan automatically people boleh tengok dan people happy untuk pergi kat kedai tu. Walaupun dia menggunakan masakan yang sama, ikan yang sama ataupun material yang sama, tapi sebab pekerja-pekerjanya atau ahli-ahli di dalamnya adalah ahli-ahli yang menjiwai visi tersebut ataupun kita panggil ada sense of belonging, buy in the idea. Tahu kan? Pernah tengok kan kedai-kedai macam tu kan? Pernah tengok kan? Padahal kita duduk kedai B tu sedap je. Tapi kenapa tak ada orang? Kenapa tak ramai orang? Contoh kita duduk sedap je kedai ni, okey je makanan dia, sedap, tak ada beza pun rasanya dengan kedai A tadi. Tapi kenapa kedai A tu ramai, kedai A tu meriah disebabkan oleh kedai A ni tadi mempunyai visi. Jadi bila semua ahli-ahli di dalam kedai A ni tadi menjiwai visi tersebut, maka penat ke, gaji kecil ke, semua itu tidak menjadi masalah. Sebab dia ada satu visi. Visinya lebih besar. Visinya bukannya aku jual tom yum. Visinya mungkin lebih besar, memberi kegembiraan kepada kesemua pelanggan-pelanggan yang hadir. Nampak tak? Besar visi tu kan? Visinya bukan hari ni nak kena capai sales 10,000. Bukan macam tu. Visinya lebih besar dan membuatkan ahli-ahli di dalam tu nampak lagi clear kenapa aku buat benda ini. Kenapa aku kerja di sini. Nampak tak? So kalau compare to us, jika anda boleh menjiwai visi tersebut, vision kita, SAGRUP, our vision apa? SAGRUP Preferred Takaful Insurance Agency with professional holistic leaders in Malaysia kan? So kalau kita boleh menjiwai vision tersebut, maka anda duduk dalam ni, anda buat prudential ni, anda akan nampak vision yang lebih besar. Maka tidak ada istilah macam penat lah, tidak ada istilah macam boring lah, tidak ada istilah tidak bertanggungjawab terhadap klien yang kita ambil, ataupun tidak ada istilah mis-selling. Sebab kita tahu kita buat ni benda yang lebih besar. Aku nak jadi Preferred Takaful Insurance Agency. SAGRUP ni. Dia tak cakap to be number one, nombor satu dalam carta, tak. Dia cakap to be preferred. Yang dicadangkan, yang diwar-warkan lah Takaful atau Insurance Agency with professional holistic leaders in Malaysia. So setiap kita ni adalah leader terhadap diri kita sendiri. Betul tak? Kalau diri sendiri tak boleh lead, macam nak lead orang kan? So kita lead diri kita sendiri dan kita ada vision yang lebih besar. Aku nak jadi holistic leaders, menyeluruh. Boleh beza kan? Tahu kan? Senang nak cerita, senang nak tengok, anda tengok tu je. Kedai A, kedai B, anda tengok kedai makan, kenapa ni ramai, kenapa ni tak ramai, anda pergi, anda test. Masuk dalam. Tengok macam mana pekerjanya, happy, seronok. Dan automatically, orang pun datang, happy. Okay? Itu saja kot. Dah mana? Boleh Gus. Okay. So Terima kasih, Gus. for those yang kalau berdekatan, kalau siapa duduk Puchong, tahu tak kedai houses lighting? Kedai lampu. Depan IOI? Tak ada depan IOI. Dia dekat Bukit Puchong sana. Dekat Tesco tu. Siapa ada sini? Siapa tahu? Siapa sebut Tesco ni? Saya. Siapa Jamal. Oh, Jamal. Okay. So
kalau anda pergi kedai houses lighting ni kedai popular lah. Sini semua muda-muda, mungkin tak tahulah. Tapi kalau anda start nak masuk rumah sendiri nanti ya, mungkin nak pasang lampu, nak cari lampu kan. Kedai houses lighting ni memang popular lah basically. Sebab dia jual murah dan dia banyak pilihan dan layanan dia tu. Nak kata murah, not actually sangat murah tau. Kalau compare tu kedai lain, ada barang dia murah, ada barang dia mahal lah. Tapi dia punya pekerja-pekerjanya happy, pekerja-pekerjanya semangat. Tu benda yang saya nampak. Saya perhati tengok kan. Siap ada gambar tampal dekat dia punya dinding belakang kaunter tu, dia orang pergi bercuti. Star Club dia lah kot kan. Maybe kan. So dia pergi makan ramai-ramai ke apa ke, dia ada aktiviti, ada team building. Dia sangat happy. Masa saya pergi sekali, dia nampak saya pakai baju Budapest, dia tanya, wah, pergi Budapest kan? Tak, ini orang bagi. Oh ya ke? Oh, kita pergi tu Rome itu hari. Oh, apa? Pergi Rome ada trip ke? Sale bagus. Jadi siapa yang layak semua pergilah. Wah, ada Star Club. So semua happy kerja sangat happy. They all very very happy kerja. So samalah, kalau nak tahu, kalau anda nak benda tu, anda kena menjiwai vision mission tadi. Automatically anda akan faham buat bisnes ni. Okay? Okay, itu saja. Nanti kita cari kedai tu. Tapi tutup lah sekarang ni kan. Okay. Thank you. Okay, terima kasih Coach. Kata-kata azimat daripada Coach ni. Okay, sekejap Okay, so kita pun dah nak di penghujung rancangan. Just announcement. Nak cari rak buku belakang Coach tu kat mana? Oh, itu lain lah kot. Itu kena panggil designer tu. Lain. Okay, so announcement, rakan-rakan semua, kita during PKP dilanjutkan. So basically teruskan belajar, mantapkan ilmu. InsyaAllah nanti anything happen, kita punya foundation akan kuat lah. So tajuk besok adalah Money Matters lah. So kita ada trainer yang lebih bagus, mantap So just belajar. Okay? So apa dia? Ada Kelvin Ong. Okay, right. So itu saja, sekian. Why not? Okay, sebelum kita akhiri, kita sudahi kita punya majlis ilmu kita dengan tasbih surah Wal-As. Subhanallah.